Hai dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan filem berjudul The Pursuit of Happiness. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Berikut adalah nama-nama ahli kumpulan kami. Saya akan membentangkan sinopsis berdasarkan filem yang kumpulan kami telah pilih. Filem ini mengisahkan seorang lelaki bernama Chris Garner yang merupakan watak utama dalam filem ini. Chris Garner merupakan seorang jurujual dan merupakan ketua keluarga. Pada tahun 1981, Chris melabur wang simpanan keluarganya untuk membeli mesin pengimbas tulang. Mesin pengimbas tulang ini lebih mahal berbanding mesin X-ray, tetapi gambarnya lebih jelas. Disebabkan mesin pengimbas tulang yang lebih mahal berbanding mesin X-ray biasa, menyebabkan mesin pengimbas tulang kurang mendapat sambutan daripada sektor perubatan. Ini menyebabkan Chris gagal untuk menjual ke semua mesin pengimbas tulang yang telah dibelinya. Kegagalan Chris untuk menjual mesin pengimbas tulang ini menyebabkan krisis kewangan dalam keluarganya dan telah menjejaskan hubungannya dengan Linda, iaitu isterinya. Akibat daripada masalah tersebut, Linda mengambil keputusan untuk meninggalkan Chris dan berpindah ke New York. Dan Linda ingin membawa Christopher, iaitu anaknya, pergi bersamanya. Namun begitu, tindakan Linda untuk membawa Christopher untuk tinggal bersamanya dihalang oleh Chris. Dan pada akhirnya, Linda membiarkan Christopher untuk tinggal bersama Chris kerana Linda tahu bahawa Chris mampu menjaga Christopher lebih baik berbandingnya. Semasa dalam perjalanan Chris untuk menjual mesin pengimbas tulangnya, Chris telah berjumpa dengan seorang broker saham. Melihat kesenangan broker saham tersebut, Chris bernekat untuk menjadi broker saham sepertinya. Dan Chris telah memohon jawatan sebagai broker saham di syarikat Dean Witter. Dan Chris berjaya dipilih sebagai pelatih broker saham di syarikat tersebut. Tanpa isteri dan wang, Chris tetap komited terhadap anaknya. Chris melihat peluang untuk memperjuangkan jawatan pelatih broker saham di Dean Witter. Syarikat tersebut telah menawarkan kerjaya yang lebih stabil pada penghujung tempoh latihan, iaitu selama 6 bulan tanpa gaji. Bila Chris berfikir bahawa dia telah stabil, dia mendapati bahawa dia telah kehilangan $600 apabila kerajaan telah mengambil sedikit wang terakhir dalam akaun banknya untuk membayar cukai. Akibat daripada tersebut, dia telah kehilangan tempat tinggal kerana dia tidak dapat membayar sewanya. Oleh kerana dia telah kehilangan tempat tinggal, Chris terpaksa tinggal di bilik mandi di stesen kereta api. Dan setiap hari selepas bekerja, Chris bergegas ke Glebe Memorial United Methodist Church yang menawarkan tempat perlindungan kepada gelangan. Pada hari terakhir dalam latihan sebagai pelatih broker saham, Chris telah diberitahu bahawa dia telah dipilih sebagai pekerja untuk broker saham di syarikat Dean Witter. Hal ini kerana dia merupakan pelatih broker saham yang cemerlang dan berjaya mendapatkan banyak klien. Pada tahun 2006, Chris menjual kepentingan minoriti dalam firma brokernya dalam perjanjian berjuta-juta dolar. Akhirnya, Chris Gardner telah berjaya menjadi ahli perniagaan dan penceramah motivasi yang berjaya. Seterusnya, ontologi. Seterusnya, dogmatisme. Bagi sesetengah ahli falsafah, dogmatisme adalah pertentangan dengan keraguan. Oleh sebab yang pertama, mengambil apa sebenarnya untuk pendapat mereka adalah pendapat, bukan pengakuan. Menurutkan, dogmatisme menentang kritikan kerana dapat difahami sebagai sikap yang menganggap pengetahuan atau kritikan di dunia sesuatu yang mustahil dan tidak diinginkan tanpa dikritik sebelumnya. Seterusnya, beralih kepada sudut hakikat ilmu. Yang pertama, hukum sebab dan akibat. Konsep hukum sebab dan akibat adalah setiap yang terhasil mempunyai sebab yang menghasilkannya. Di dalam filem ini meneroka sebab dan akibat melalui akibat daripada tindakan watak. Sebagai contoh, apabila Chris bertindak melabur untuk membeli mesin pengimbas tulang tanpa membuat kajian di pasaran dahulu, menyebabkan Chris mempunyai masalah kewangan dan keluarga, sehingga kan Linda bertindak untuk meninggalkannya. Seterusnya, ini menggambarkan idea bahawa tindakan mempunyai akibat, menekankan hukum sebab dan akibat dalam alam semua jadi dan manusia. Di dalam hukum sebab dan akibat terdapat 3 prinsip. Yang pertama, prinsip saintifik, nomologi deduktif. Yang kedua, prinsip humanistik, dan terakhir ialah prinsip holistik. Pertama sekali, prinsip saintifik nomologi deduktif.
Di dalam filem ini, Chris menggunakan ilmu pengetahuan dalam bidang saintifik dalam menyelesaikan cube Rubik dengan mengkaji dan menganalisis cube dan mengaplikasikan hukum sebab dan akibat yang diketahui dalam sains, maka beliau dapat menyelesaikannya. Seterusnya, prinsip humanistik. Di dalam filem ini, walaupun Mrs. Chu seorang yang berbahasa Cina dan murid yang diajar olehnya kebanyakan berbahasa Cina, namun beliau tidak pernah sesekali untuk membeza-bezakan layanan. Malah beliau amat menghargai kepelbagaian anak muridnya. Ini kerana Christopher, iaitu anak kepada Chris, dilayan sama sahaja seperti kanak-kanak lain walaupun cuma dia sahaja yang berkulit gelap di taskannya. Seterusnya, prinsip holistik. Chris telah menunjukkan pendekatan holistiknya untuk menyelesaikan masalah. Dia menggabungkan imajinasi, kepintaran dan empatinya untuk mengatasi masalah kewangan keluarganya. Keupayaan Chris dalam mempertimbangkan pelbagai perspektif dan mengintegrasikan pelbagai aspek pengetahuan menyumbangkan kepada kejayaannya dalam menjual beberapa buah mesin pengimbas tulang dan berjaya menjadi seorang broker saham. Sudut hakikat ilmu yang seterusnya ialah kuantitatif. Di dalam kuantitatif terdapat monoisme, dualisme dan pluralisme. Monoisme dalam adegan Chris bertungkus lumus mengunjungi beberapa buah hospital supaya dapat menjual mesin pengimbas tulangnya, dan isterinya Linda pula yang membanting tulang dalam mencari rezeki walaupun terpaksa bekerja 2 shift memperlihatkan jerih payah dalam mencari rezeki bagi menyelesaikan masalah kewangan rumah tangga mereka. Ini menunjukkan mereka bersatu di mana mereka saling bergantung dan bekerjasama ke arah matlamat yang sama, menekankan idea monoisme, kepercayaan kepada realiti asas tunggal. Seterusnya, dualisme. Watak kontras Chris dan Linda boleh mewakili dualistik. Chris merangkumi kreativiti, imajinasi dan keyakinan diri, manakala Linda mewakili berfikiran tidak matang, pemarah dan mementingkan diri sendiri. Ini menjelaskan dualitas kebaikan dan kejahatan, terang dan kegelapan, dan perjuangan berterusan antara kuasa-kuasa yang bertentangan. Yang terakhir, pluralisme. Bilik-bilik di Renuita masing-masing mempunyai tujuan tersendiri, mempamerkan idea pluralisme dari bilik mesyuarat ke bilik CEO dan ruang kerja yang terbuka. Setiap ruang mempunyai aspek tersendiri. Ini mencerminkan tanggapan bahawa realiti terdiri daripada pelbagai elemen, perspektif dan kemungkinan. Sudut hakikat ilmu yang terakhir ialah kualitatif. Di dalam kualitatif terdapat materialisme, idealisme dan agnotisme. Materialisme di sini merujuk pada di syarikat broker saham di Renuita itu sendiri boleh dilihat sebagai representasi materialisme kerana ia adalah ruang fizikal yang penuh dengan harta benda. Penekanan kepada fizikal dan pengalaman deria kerja broker saham sejajar dengan pandangan materialistik bahawa realiti terutamanya terdiri daripada bahan dan bahan fizikal. Yang kedua, idealisme. Watak Chris dengan imajinasinya yang tidak terbatas dan idea aneh merangkumi idealisme. Dia percaya pada kuasa mimpi, kreativiti dan keupayaan untuk membentuk realiti melalui minda. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Alright? Alright. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Dan yang terakhir ialah agnotisme. Sepanjang filem ini, isteri dan anaknya tidak pasti bahawa Chris boleh menjual ke semua mesin pengimbas tulang yang dimiliki mereka. Pendekatan agnostik mereka mencerminkan keadaan keterbukaan dan keraguan, mempersoalkan dan meneroka perkara yang tidak diketahui, yang terbuka kepada. Saya akan menerangkan epistemologi. Epistemologi bermaksud pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Apa yang saya dapat ketahui. Apa yang disebut benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Dalam aspek empiris, Chris Garner belajar cara mengenai kerja pasar saham. Hal ini dapat mengembangkan pengetahuannya untuk mencapai tujuannya. Seterusnya ialah rasionalisme. Chris Garner menggunakan pemikiran secara rasional untuk membuat keputusan yang sulit. Dia menggunakan kemahiran tentang
pasar saham untuk membuat keputusan yang tepat. Aspek kritisism, Chris Gardner menghadapi rintangan namun dia terus mencari cara untuk mengubah keadaannya. Ini mencerminkan semangat kritisism dan dirinya supaya mencapai keberhasilan. Saya ingin membentangkan aksiologi dalam filem The Pursuit of Happiness. Terdapat beberapa aksiologi yang berkaitan dengan bidang perniagaan. Berikut adalah contoh aksiologi tersebut. Yang pertama adalah bekerja keras dan tabah. Chris Gardner, watak utama dalam filem ini, seorang yang rajin dan tidak mudah berputus asa. Sebagai seorang bapa tunggal yang bertungkus lumus mencari nafkah untuk keluarga, dia bekerja keras mencari peluang dan manfaat peluang yang ada. Sebagai contoh, dia mengambil kesempatan daripada pekerjaan sebagai broker saham diikuti dengan 6 bulan latihan yang ketat. Walaupun dia tidak pernah bekerja dalam bidang itu sebelum ini, dia belajar mencuba dan gagal sehingga akhirnya menjadi seorang usahawan yang berjaya. Ini menunjukkan seseorang yang ingin berjaya dalam perniagaan tidak datang dengan mudah. Sebaliknya, ia melakukan kerja keras dan ketekunan yang berterusan dalam perniagaan. Seterusnya, berani mengambil risiko. Chris berani mengambil risiko dengan memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pelayan atau dia tidak mempunyai pengalaman perniagaan. Keputusan itu didorong oleh cita-citanya untuk menyediakan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Ini menunjukkan bahawa usahawan perlu berani mengambil risiko untuk mencapai kejayaan perniagaan yang lebih besar. Aksiologi yang ketiga ialah kreativiti. Chris Gardner menggunakan kreativiti untuk mencipta peluang dalam situasi yang sukar. Contohnya, dia meletakkan pekerjaannya dengan menyewa bilik di pasar purinya dengan mencari bilik untuk disewa pada harga yang lebih tinggi. Krisis ini menunjukkan bahawa seorang usahawan perlu kreatif untuk mencipta peluang baharu dan memulihkan keadaan perniagaan dalam situasi yang daif. Selain itu, integriti. Chris Gardner menyiapkan integritinya dalam situasi perniagaannya. Dalam satu adegan dalam filem itu, dia menolak tawaran untuk terlibat dalam amalan penipuan walaupun dia terdesak. Ini menunjukkan bahawa sebagai seorang usahawan, integriti merupakan elemen penting dalam menjalankan perniagaan secara jujur dan mendapatkan kepercayaan daripada pelanggan. Seterusnya, rumusan. Filem ini banyak mengajar nilai ontologi, epistemologi dan aksiologi. Contohnya, watak utama iaitu Chris. Chris mempunyai sifat kasih sayang yang tinggi terhadap anaknya. Walaupun Chris menghadapi pelbagai masalah, Chris tetap berusaha untuk menjaga anaknya. Seterusnya, watak sampingan seperti Linda. Linda bersifat mudah berputus asa. Contohnya, Linda mengambil keputusan untuk meninggalkan Chris apabila Chris mempunyai masalah. Dan akhir sekali, cadangan. Dalam filem ini, kita dapat belajar pelbagai pengajaran. Contohnya, walaupun Chris menghadapi pelbagai masalah, Chris tetap tidak mudah berputus asa dan sentiasa mencari jalan penyelesaian untuk masalahnya. Oleh itu, kita perlu mencontohi sifat Chris yang tidak mudah berputus asa dan sentiasa mencari jalan penyelesaian kepada masalah yang benar dan betul. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.